tolak dia tau. Tunggu sekejap. Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa kita lagi dalam channel TRK Studio. Okey, dalam video kali ni saya nak kongsi video di mana saya tukar saya punya rim alloy motor RD saya kepada sport rim. Punca saya tukar ni bukan apa, sebab jalan raya yang hari-hari saya lalu pergi kerja tu terlalu cantik. Jadi saya nak mengelakkan rim alloy saya bengkok ataupun rosak. Saya belilah satu sport rim. Sport rim apa nanti saya beritahu. Cuma dalam video ni saya bahagikan kepada 3 bahagian sebab video terlalu panjang. Jadi saya pun belilah sport rim ni, kawal JTU ni. Murahnya je. Kalau nak beli yang mahal, belum ada rezeki lagi. Okey, jom. Dek. Jom hari ni kita layan video macam mana saya buka rim alloy dekat motor RD tu dan saya gantikan dengan rim sport rim ni, kawal JTU. Jom. Sebelum saya mulakan video, macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, klik subscribe pada yang belum subscribe, tekan butang loceng sekali untuk dapatkan notifikasi video-video seterusnya, komen dan juga share. Okey, saya akan pasang bearing bahagian depan dulu, rim bahagian depan. Okey, dia punya kod 6300, 6300. Okey, saya nak pasang yang sebelah ni dulu. Sebelah yang ada disc brake ni. Okey, so letakkan sikit grease untuk mengurangkan dia punya kesan cala ataupun kesan makan nanti. So letak grease sikit lah. Ikut korang lah, ikut cara korang macam mana. Saya letak grease sikit. Okey, untuk masukkan bearing, saya akan ketuk dia bahagian tepi ya. Kalau ketuk bahagian tengah, dia akan memberi tekanan pada bearing tu. So bearing akan rosak. So ketuk dia bahagian tepi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk bearing sebelah sini kita kena ke dalam sikit. Lebih kurang macam ni. Sebab apa? Nanti okey, bila kita masukkan dia punya bush ni, jap Okey, bush kat sini. Okey, nampak? Bush akan duduk di sini. Di situ. So yang sebelah sini tempat bearing, yang belah sini punya. Jadi yang sebelah sana kita akan ketuk dalam sikit. Okey, saya pasang bearing bahagian ni, bahagian pada speedometer punya tempat ni. Letak grease, kita bush. Okey, nak pasang bearing macam yang saya bagi tahu tadilah. Kita ketuk bahagian luar bearing yang ketuk bahagian dalam, nanti dia akan merosakkan bearing kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila bearing tu dah masuk sikit, saya akan gunakan soket untuk dalamkan lagi kedudukan bearing tu. Okey, soket yang saya gunakan, saya selalu ambil soket yang lebih kurang sama besar dengan saiz bearing belah luar tu.
Okey, sebabnya macam saya bagi tahu tadi, bila kita nak ketuk bearing ni, tekanan yang kita nak ketuk tu kita mestilah kena pada bahagian cover bearing bahagian luar tu ya. Dia punya housing bahagian luar tu, jangan bahagian tengah. Sebab kalau bahagian tengah ataupun bahagian dalam, dia akan beban dan akan rosakkan bearing tadi. Okey, kedudukan bearing yang sebelah speedometer ni, dia mesti dekat longkang ni ya, dekat longkang ataupun slot untuk kita masukkan speedo tu kat sini. Dia mesti sekata. Macam tu. Mesti sama rata lah. Yang sebelah sini saya akan ketuk lah bagi dia ke dalam lagi. Okey, yang sebelah sini ya, sebelah disc brake saya akan ketuk sikit lagi gunakan soket ni. Macam yang saya bagi tahu tadi lah, dia kena ke dalam sikit supaya kedudukan bush tu fit ya, di tengah-tengah, diapit oleh dua-dua bearing kiri dan jengkol kanan ya. Masukkan sikit. Okey, jap saya nak check dulu tengok. Sikit lagi ya. Alright, kita check balik ya kedudukan bearing tu. Maknanya dia punya kelegaan antara bearing dengan bush tengah tu. Sekejap, kita boleh rasa kat sini. Sikit lagi lah. Okey, kita ketuk sikit lagi lah. Sikit lagi bagi rapat lagi lah. Okey, macam ni dah okey lah. Okey dah. Maknanya dia ada sikit lah kelegaan antara bush tengah dengan kedua-dua bearing ya. Sebelah sini ke sebelah sini. Okey ya. Macam ni. Okey. Ni pun dia cantik kot slot ni. Dia kira cun ni ya. Okey, sekarang saya nak pasang bearing untuk rim sebelah belakang pula. Ini belah sprocket, yang ini sebelah hub brake lah. Okey, saya nak pasang bearing untuk sebelah hub brake dulu ya. Macam biasa saya letak grease. Sapu grease sikit. Okey, jap ambil bearing jap. Sekejap saya buka plastik bearing jap. Okey. Sapu grease kat bearing sikit. Okey, Allah Akbar. Okey, jap tengok nombor dia sebelah sini je. Okey. Dia bearing yang sebelah hub brake ni dia satu sebiji je. Nombor dia 6301. Dia sebiji je. Kalau tak nampak tak apa, nanti saya sertakan gambar Okey, macam biasalah nak ketuk bearing ni, ketuk daripada bahagian luar dia punya housing bearing sebelah luar tu. Okey, kita ketuk bearing ni, kita rasa sikit bahagian dalam ni sebab dia ada slot dia sendiri. Mana sampai penamat slot tu kira okey lah. So sekarang saya gunakan soket untuk masukkan dalam sikit lah bearing ni. Kita ketuk, kemudian kita boleh rasa bahagian dalam, tengok dia dah sampai dekat dia punya penghujung slot tu belum. Kita boleh rasa Okey. Sekarang saya nak masuk yang bahagian sebelah sprocket pula. Masukkan bush dulu. Okey, lepas masukkan bush baru kita masukkan bearing. Sekejap Bogri sikit. Okey, sekejap saya tengok bush kat sini. Sekejap saya tengok nombor dia. Okey, ini bahagian sprocket Dia punya nombor 6201. Ni lah saya sertakan gambar kalau tak nampak tadi. 6201. Dia ada 2 biji Untuk sebelah sprocket ni ada 2 biji. Okey. Dan tak nampak. Ngam-ngam je soket dia masuk. Okey, ketuk sikit bearing tu bagi masuk dulu. Ketuk bahagian luar. Okey. Dia
dah agak-agak masuk separuh ke macam tu ataupun lebih, saya akan gunakan soket lah untuk masukkan lagi bearing tu ke dalam. Okey, kita ketuk. Pemilihan soket penting supaya kita tak ada ketuk bahagian bearing dia. Kita boleh check, tengok bukan bush dia. Ketuk lagi. Okey. Okey, sikit lagi. Alright. Okay, sekarang saya nak masuk satu lagi kod yang sama, sebab sebelah sini dia pakai 2 biji So grease. Okey, kat bearing. Okey, kemudian macam biasa ketuk sikit dulu pakai hammer di bahagian sekeliling dulu, bahagian luar dia punya housing tu, housing bearing. Okey, kemudian baru kita mampatkan guna soket. Ini pun kedudukan dia sedikit ke dalam lah. Kedudukan bearing tu sedikit ke dalam. Macam ni. Okey. Sikit lagi. Okey, nampak cun macam ni. Okey. Okey, macam mana tadi? Video part 1 tukar sport rim, di mana saya pasang bearing apa semua kan. Terima kasihlah kerana menonton. Nanti kita ada sambungan part 2